Antara perkara yang akan dibincangkan dalam tajuk ini ialah yang pertama konsep etika, yang kedua biodata tokoh, yang ketiga etika tokoh dan yang keempat ialah etika tokoh dan konvensional. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada pengenalan. Kehidupan seseorang manusia itu tidak boleh dipisahkan dengan akhlak dan etika kerana kedua-dua elemen ini telah sebati dalam manusia itu sendiri. Maka, setiap perbuatan yang dilakukan tidak akan terlepas daripada nilai positif ataupun negatif serta pahala dan dosa. Dan nilai yang lahir daripada seseorang individu inilah yang menentukan antara baik dan buruknya sifat peribadi seseorang itu. Okey, kita pergi kepada konsep etika. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep etika? Okey, etika diambil daripada perkataan Yunani kuno yang diambil daripada perkataan ethos yang bermaksud tingkah laku ataupun moral yang mempengaruhi perlakuan dan perwatakan seseorang. Okey, dalam Islam pula, etika bermaksud akhlak seseorang. Ianya merangkumi dua nilai rujukan yang berpandukan dan berprinsipkan dua rujukan utama iaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam etika Islam, ia merangkumi nilai-nilai yang baik. Jadi, sesiapa yang melakukan nilai-nilai yang baik itu, ia akan diberikan ganjaran, iaitu ganjaran pahala. Okey, etika dalam Islam juga bermaksud ilmu pengetahuan yang mengajarkan perkara baik ataupun perkara yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Okey, kita pergi kepada definisi etika dalam konvensional pula. Menurut perspektif barat iaitu daripada Gardner, etika terbagi kepada dua bahagian iaitu satu normatik dan satu lagi metatik. Etika normatik ialah peraturan atau panduan yang relate yang berkait dengan tingkah laku manusia sama ada ianya baik ataupun jahat. Etika normatif akan dinilai terhadap etika yang sedia ada dan yang wujud pada seseorang. Etika normatif ini juga ialah berperanan untuk menghasilkan undang-undang yang boleh diterima pakai oleh kesemua pihak. Tidak kira umur, faktor yang penting sekali ialah mestilah bersesuaian dengan kehidupan mereka. Okey, yang kedua pula kita pergi kepada etika metatik. Metatik ini pula merangkumi analitik, iaitu analisis terhadap seseorang sama ada perlakuannya baik ataupun buruk. Analisis ini untuk mengetahui bahawa etika tersebut sesuai dengan norma masyarakat tersebut ataupun tidak. Etika metatik ni dianalisis dengan mengetahui cara dan fungsinya. Fungsi etika metatik adalah untuk membantu manusia untuk memahami psikologi, pemikiran, percakapan, moral dan lain-lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi bin Abdul Aziz. Nombor matrik saya 2017222843 dan tokoh pilihan saya adalah Zubair bin Awam. Tokoh pilihan saya adalah Zubair bin Awam. Pertama sekali, saya akan menerangkan berkaitan biodata beliau. Nama beliau adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Qurashi Al-Asad. Seperti yang kita boleh lihat, nasab keturunan Zubair bin Awam telah bertemu dengan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, iaitu pada Qusay bin Kilab. Kemudian Zubair biasa dipanggil Abu Abdillah dan beliau juga telah digelar sebagai Hawari Rasulullah yang bermaksud teman setia Nabi Muhammad SAW. Zubair bin Awam telah dilahirkan pada 28 Hijrah. Ibunya bernama Syafiah binti Abdul Muttalib dan bapanya bernama Awam bin Khuwailid. Zubair telah menjadi anak yatim ketika beliau baru sahaja dilahirkan, di mana ayah Zubair iaitu Awam bin Khuwailid telah mati dibunuh oleh sekumpulan perompak padang pasir ketika mana ayahnya pulang daripada berdagang. Kemudian Zubair telah berkahwin dengan anak kepada Abu Bakar As-Siddiq iaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan 3 orang cahaya mata yang bernama Abdullah bin Zubair,
Urwah bin Zubair dan Ursa bin Zubair. Zubair bin Awam merupakan seorang yang dibesarkan di dalam keturunan Bani Asad. Kemudian, Zubair bin Awam telah memeluk Islam ketika beliau masih muda, di mana keislamannya adalah hasil daripada pelawaan Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat pertama yang memeluk Islam. Sifat Zubair sebagai seorang yang cerdik dan seorang yang berfikiran matang telah membuatkan Saidina Abu Bakar kagum terhadap dirinya, di mana Abu Bakar merasakan bahawa Zubair amat diperlukan dan amat penting untuk membantu dalam mengembangkan Islam. Seterusnya, kita lihat kepada etika Hawari Rasulullah itu, iaitu Zubair bin Awam. Pertama, Zubair bin Awam merupakan seorang yang teguh pendirian, di mana beliau teguh atau tabah dalam mempertahankan agamanya. Walaupun Zubair bin Awam merupakan seorang yang datang daripada golongan bangsawan, beliau tetap pernah diseksa dan dizalimi. Dan yang menzalimi beliau adalah pakciknya sendiri, iaitu Naufal bin Huwailid. Naufal bin Huwailid ini digelar sebagai singa Quraisy. Naufal berasa sangat marah apabila mendengar bahawa Zubair bin Awam dan ibunya telah memeluk Islam. Lalu Naufal terus pergi ke rumah Zubair untuk mendapat kepastian. Apabila tibanya Naufal ke rumah Zubair, beliau meminta Zubair dan ibunya untuk mengaku bahawa mereka benar-benar memeluk Islam ataupun tidak. Dan apabila Zubair dan ibunya mengaku bahawa mereka telah memeluk Islam, Naufal berasa sangat marah. Lalu Naufal menggulungkan Zubair di dalam tikar, lalu mengikatnya. Kemudian Naufal melemaskan Zubair dengan kepulan-kepulan asap. Dan apabila Zubair kelihatan sangat lemas dan hampir mati, Naufal telah mengugut Zubair untuk kembali kepada agama asalnya jika ingin terus hidup. Walaupun begitu, Zubair tetap mempertahankan agamanya dan tidak kembali kepada agama lamanya. Dan akibat daripada kecekalan dan ketabahan Zubair itu, akhirnya Zubair dibebaskan kerana pakciknya sendiri masih ada perasaan sayang kepada anak saudaranya. Etika yang kedua adalah Zubair merupakan seorang yang berani. Bukti yang pertama adalah ketika Zubair baru sahaja memeluk Islam, Zubair telah pun mengangkat pedangnya untuk mempertahankan agama Islam. Kisahnya adalah ketika Zubair bin Awam sedang duduk di rumahnya bersama ibunya, tiba-tiba hadir seseorang dan memberitahu bahawa Rasulullah SAW telah pun wafat akibat dibunuh. Zubair berasa sangat marah. Lalu Zubair mengambil pedangnya dan menuju ke kota Mekah untuk mencari kesahihan tentang berita tersebut. Zubair berjanji sekiranya berita tersebut adalah benar, Zubair akan membunuh seluruh warga Quraisy selagi mana tidak ada seseorang pun yang berjaya membunuhnya. Maksudnya selagi dia tak mati, dia akan membunuh semua orang. Ketika Zubair sedang berjalan di tengah kota Mekah, dia terus berjalan, tak ada seorang pun yang berani mendekati Zubair kerana mereka tahu bahawa Zubair bin Awam ni adalah seorang yang mahir dan pakar dalam menggunakan pedang. Lalu Zubair terus berjalan sehinggalah beliau tiba di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setibanya di sana, Zubair melihat bahawa Rasulullah SAW dan beberapa sahabat berada di sana, dan beliau berasa sangat lega kerana berita tersebut adalah tidak benar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Zubair tentang apa yang telah terjadi. Apabila Zubair menceritakan tentang tersebut, lantas Rasulullah SAW menadah tangannya dan mendoakan kepada Zubair dan pedang Zubair. Etika seterusnya adalah Zubair bin Awam merupakan seorang yang dipercayai dan dimuliakan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Buktinya, terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Zubair bin Awam telah dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang pertama adalah hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Talhah dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di syurga. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, setiap Nabi mempunyai hawari, yakni sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair. Kemudian bukti bahawa Zubair bin Awam telah dipercayai adalah
beliau telah banyak dilantik oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sesuatu tanggungjawab. Antara tanggungjawab yang beliau pernah dapat daripada Rasulullah adalah beliau pernah dipilih untuk menulis wahyu-wahyu Al-Quran, surat menyurat, membawa bendera Islam, menjadi pengawal Nabi Muhammad SAW ketika peperangan Khandaq, dan dilantik sebagai pendakwah kepada raja-raja atau governor-governor pada kabilah-kabilah lain. Seterusnya, Zubair bin Awam juga telah dipercayai oleh sahabat lain, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, di mana Sayyidina Umar Al-Khattab telah memilih Zubair bin Awam dan beberapa sahabat lain untuk menjadi sebagai ahli musyawarah dalam memilih siapakah yang bakal menggantikan Sayyidina Umar Al-Khattab apabila wafatnya beliau. Seterusnya, kita lihat pada relation atau kaitan antara etika Zubair bin Awam dengan konvensional. Yang pertama, seperti yang kita lihat sebentar tadi, Zubair bin Awam merupakan seorang yang dipercayai oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Di dalam bisnes, dipercayai atau mempercayai merupakan antara perkara yang perlu ditekankan. Jadi contoh yang pertama, konsep dipercayai ini dapat disamakan dengan kaedah bisnes secara franchise. Apa itu franchise? Franchise adalah suatu pengagihan di mana syarikat pemberi franchise ataupun franchisor memberi kebenaran atau kepercayaan kepada syarikat penerima franchise ataupun franchisee untuk menjalankan perniagaan franchisor mengikut peraturan yang ditetapkan oleh franchisor itu. Jadi, franchisee ini berhak untuk menggunakan nama syarikat franchisor, kaedah yang digunakan oleh franchisor, sistem franchisor dan resepi franchisor. Jadi, contoh-contoh franchise yang terdapat di Malaysia adalah Pizza Hut, Subway, Burger King, KFC dan Domino's Pizza. Jadi, berdasarkan nama-nama franchise yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat melihat bahawa syarikat-syarikat tersebut ataupun franchise-franchise tersebut banyak yang telah berkembang maju dan memperoleh keuntungan yang tinggi akibat daripada kepercayaan yang diberikan. Ia adalah sama dengan Zubair bin Awam apabila sahabat dan Rasulullah SAW mempercayai beliau telah dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dan franchise, apabila franchisor mempercayai franchisee itu telah banyak memperoleh keuntungan. Etika yang seterusnya adalah berani. Zubair bin Awam telah membuktikan keberadaannya sejak dari awal keislamannya sehinggalah akhir hayatnya. Di dalam dunia bisnes, sifat berani ini amat diperlukan, terutamanya dalam bisnes pelaburan. Jika Zubair bin Awam merupakan seorang yang berani mempertaruhkan nyawanya di dalam peperangan, pelaburan adalah keberanian untuk mempertaruhkan harta untuk memperoleh keuntungan ataupun hasil. Pelaburan merupakan antara jenis perniagaan yang memerlukan keberanian yang tinggi kerana para pelabur perlu menaruhkan wang mereka dalam satu pelaburan dan mengharapkan keuntungan atau hasil yang tidak pasti. Jika pelaburan tersebut membuahkan hasil, para pelabur mampu memperoleh keuntungan yang tinggi dan mampu menjadi kaya. Jika sebaliknya, jika tidak membuahkan hasil, para pelabur berisiko untuk rugi yang besar sehingga mampu untuk diiktiraf sebagai muflis. Terdapat pelbagai pelaburan yang terdapat sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, seperti ASB, Amanah Saham Bumiputra, ASD, Amanah Saham Didik, dan SSPNI, iaitu Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Berani juga diperlukan di dalam pelaburan kerana pada masa kini terdapat pelbagai agensi pelaburan yang ditubuhkan. Jadi, para pelabur perlulah bijak untuk memilih pelaburan mereka. Perlu bijak untuk memilih di mana mereka ingin menanam wang mereka untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, terdapat pelaburan konvensional dan pelaburan patuh syariah. Kita sebagai umat Islam ditegaskan, kalau boleh diwajibkan untuk mengambil pelaburan yang patuh syariah, di mana pelaburan patuh syariah ini dia bebas daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, maisir, dan tempat yang dilaburkan adalah pelaburan yang halal. Seterusnya,
pada etika berani, saya ingin mengambil contoh seorang businessman di Malaysia yang mempunyai sifat keberanian, iaitu Datuk Alif Shukri Kamar Zaman. Datuk Alif Shukri ini pada asalnya beliau bukanlah seorang yang bijak, kerana semasa zaman persekolahannya beliau pernah diletakkan di kelas pemulihan semasa darjah 1 sehingga darjah 6, dan beliau juga telah gagal di dalam SPM. Walaupun begitu, kerana minatnya yang mendalam terhadap perniagaan, beliau tetap yakin dan berani untuk melakukan perubahan. Datuk Ali Shukri bermula dengan perniagaan kosmetik di pasar tani sahaja di Putrajaya dengan bermodalkan RM450, tetapi beliau berjaya memperoleh keuntungan mencecah ribuan ringgit secara bulanan. Kemudian Datuk Ali Shukri terus berani untuk mengembangkan perniagaannya dengan beliau bermula dengan meminjam daripada bank, dan akhirnya kini beliau telah mampu menumbuhkan empire di Herbs. Seterusnya, pada pembentangan biodata Zubair bin Awam sebentar tadi, saya ada mengatakan bahawa beliau merupakan seorang yang berfikiran matang. Ini kerana Zubair bin Awam adalah seorang yang tidak mudah mempercayai sesuatu perkara. Buktinya adalah ketika Zubair bin Awam dipelawa oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk agama Islam, Zubair bin Awam tidak terus menerima pelawaan tersebut walaupun beliau berasa minat untuk mengikut Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam telah memberitahu Abu Bakar As-Siddiq bahawa beliau ingin bertanya dahulu kepada ibunya sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi, etika yang dipamerkan oleh Zubair bin Awam adalah beliau merupakan seorang yang berhati-hati dalam membuat keputusan, atau beliau adalah seorang yang jenis berbincang dahulu sebelum membuat sebarang keputusan. Di dalam konsep organisasi konvensional, berbincang dapat dikaitkan dengan konsep brainstorming. Kaedah ini merupakan kaedah di mana seorang ketua mesyuarat ataupun bos akan mengumpulkan ahli mesyuaratnya untuk berbincang berkaitan sesuatu perkara. Jadi, dalam konsep brainstorming ini, ketua mesyuarat dan ahli mesyuarat lain akan menerima setiap carangan ataupun bantahan yang diberikan oleh semua orang tanpa meminggirkan ataupun mengabaikan walaupun satu, biarpun carangan atau bantahan tersebut tidak masuk akal ataupun tidak matang. Kaedah mesyuarat atau musyawarah atau brainstorming amatlah penting dalam sesebuah organisasi, kerana manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan setiap orang pasti mempunyai idea atau cadangan yang berbeza. Walaupun seseorang itu berjawatan sebagai majikan ataupun bos dalam sebuah organisasi, dia masih perlu untuk mengamalkan konsep musyawarah ataupun mesyuarat, kerana ianya adalah untuk memperoleh keputusan yang terbaik dan untuk memastikan kelancaran syarikat mereka. Sebagai contoh, jika sesuatu syarikat itu ingin membuat keputusan berkaitan penghasilan produk, pihak majikan perlulah melibatkan departmen-departmen lain di dalam mesyuarat tersebut, seperti departmen production, departmen marketing, departmen purchasing, departmen receiving dan human resource. Ini adalah kerana pihak majikan tidak akan mampu untuk menghasilkan keputusan seorang diri, kerana pengetahuannya terhadap perkara tersebut adalah terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Safika Bujang. Nombor matrik saya ialah 2019999369. Saya akan membincangkan tentang tokoh saya, iaitu Talha bin Ubaidillah. Nama sebenar Talha ialah Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai, yang dilahirkan di Mekah pada tahun ke-27 selepas tahun Gajah bersamaan dengan tahun 597 Masihi. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang awal memeluk Islam dan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Kisahnya mula memeluk Islam apabila beliau pergi ke Syam di Bushra, mengalami sesuatu yang mengubah kehidupannya ketika bertemu seorang pendeta. Ucapan pendeta tersebut memberi kesan yang mendalam kepada hati Talha sehingga menyebabkan beliau lantas pulang ke Mekah dan bertemu dengan Abu Bakar.
Talha merupakan seorang yang tampan, bertubuh sasa dan juga suka mengembara. Selain itu, beliau juga seorang yang pemurah sehingga diberikan gelaran sebagai Talha si Dermawan. Hal ini kerana sifat beliau yang suka bersedekah sehinggakan beliau pernah bimbang kerana hartanya yang banyak tetapi tidak digunakan. Talha merupakan seorang saudagar yang kaya raya walaupun masih muda, dek kerana kelebihan beliau dalam berniaga. Beliau merupakan seorang yang sangat bijak, lebih-lebih lagi dalam bidang perniagaan sehingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang yang lebih tua darinya. Buktinya, perolehan beliau di Iraq sebanyak 1,000 dinar setiap hari. Antara barang dagangannya ialah tekstil dan kain. Selain itu, beliau juga mempunyai pelbagai ladang di Madinah seperti ladang anggur dan ladang kurma. Dan hasilnya merupakan salah satu sumber yang menyumbang kepada kejayaan beliau dalam perniagaan. Bukan itu sahaja, beliau juga berjaya dalam bidang ternakan seperti unta dan kambing. Dalam pada itu, beliau seorang yang sangat jujur di mana beliau tidak pernah menyembunyikan kecacatan pada barang jualan. Akhir sekali, beliau seorang yang sangat berani dan setia. Buktinya, pengorbanan Talha bin Ubaidillah dalam perang Uhud yang menjadi pelindung kepada Rasulullah SAW apabila kaum musyrikin membuat serangan. Tubuh beliau dipenuhi dengan lebih daripada 79 kesan luka akibat daripada libasan pedang, tusukan lembing dan lemparan panah pada badannya dari pihak musuh. Dan dikatakan juga jari tangannya terputus. Walaupun keadaannya sebegitu, beliau masih hidup. Setelah daripada kejadian itu, Nabi menggelarkan beliau sebagai syahid yang hidup. Antara perang yang pernah diikuti oleh beliau ialah Perang Uhud dan juga Perang Jamal. Apabila disebut tentang Perang Uhud, ianya selalu dikaitkan dengan kisah Talha bin Ubaidillah yang diceritakan apabila seorang membicarakan tentang Perang Uhud di hadapan Abu Bakar. Beliau menyatakan bahawa perang itu adalah Perang Talha bin Ubaidillah sepenuhnya. Hal ini kerana Talha telah berjuang sehingga ke akhir hayatnya. Talha bin Ubaidillah akhirnya wafat dalam satu perang ketika beliau berumur 60 tahun pada tahun 36 Hijrah bersamaan 656 Masihi, iaitu dalam Perang Jamal, di mana beliau bersama Zubair bin Awam dan Sayyidatina Aisyah bin Abu Bakar, di mana mereka menentang Ali bin Abi Talib. Beliau wafat kerana sebatang panah yang beracun yang dilepaskan oleh Marwan bin Al-Hakam. Talha dan konsep etika. Antara etika yang diamalkan oleh Talha bin Ubaidillah yang pertama ialah beliau seorang yang amanah dan jujur, lebih-lebih lagi dalam bidang perniagaan. Dalam berniaga, Talha bin Ubaidillah tidak pernah menipu dan juga memungkiri janjinya. Contohnya, beliau tidak pernah menyembunyikan kecacatan pada barang jualan dan tidak pernah mengurangi timbangan dan juga sukatan. Perkara sebegitu telah membuatkan Talha bin Ubaidillah sangat dipercayai oleh orang ramai. Islam sangat menuntut amalan yang baik seperti amalan amanah dan juga jujur. Jujur merupakan salah satu etika yang amat penting dalam kehidupan kita. Etika tokoh yang kedua ialah Talha merupakan seorang yang pemurah dan juga dermawan. Kekayaan dan keuntungan yang diperolehi oleh Talha bin Ubaidillah telah digunakan ke jalan yang baik. Beliau dikenali dengan sifat yang sangat pemurah dan juga dermawan. Dalam erti kata lain, beliau suka bersedekah. Pernah diceritakan pada suatu hari Talha sangat bimbang akan hartanya yang tidak digunakan. Al-Hasan menceritakan Talha bin Ubaidillah bimbang akan harta hasil jualan dari sebidang tanah yang berharga 700,000 dirham. Lalu isteri beliau mencadangkan untuk memberikan harta-harta tersebut kepada orang yang memerlukan. Lalu selepas daripada itu, beliau membahagikan kesemua harta tersebut ataupun wang tersebut kepada fakir miskin, kaum muhajirin dan kaum ansar. Dalam hal ini,
dapat dilihat beliau sanggup membahagikan hartanya ataupun keuntungannya ke jalan Allah. Etika tokoh yang ketiga ialah Talha bin Ubaidillah merupakan seorang yang cekap dan bersungguh-sungguh. Seperti yang diceritakan, Talha bin Ubaidillah merupakan seorang yang sangat disenangi dan juga dipercayai oleh pelanggannya. Hal ini kerana sifat beliau yang sangat cekap dan juga bersungguh-sungguh dalam berniaga. Beliau tahu cara untuk berinteraksi dengan pelanggan. Dalam erti kata lain, beliau tahu cara untuk mengambil hati pelanggannya. Bukan itu sahaja, Talha bin Ubaidillah telah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya, seperti beliau menerangkan tentang kebaikan dan juga manfaat produk jualan tersebut. Maka tidak hairanlah beliau memperolehi keuntungan yang sangat besar dalam sehari. Pelanggan merupakan satu aspek yang penting dalam perniagaan. Oleh kerana itu, sebagai seorang peniaga, mereka haruslah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka. Kepuasan pelanggan kita boleh lihat dari pengalaman terhadap pembelian sesuatu produk. Pengalaman itu sudah tentu satu pengalaman yang sangat baik, yang memberikan kesan ataupun kepuasan kepada pelanggan tersebut. Etika tokoh yang keempat ialah Talha merupakan seorang yang berani dalam menghadapi risiko, bukan dalam peperangan sahaja, bahkan dalam perniagaan juga. Talha telah dilahirkan dalam kalangan keluarga yang berharta, namun Talha memilih untuk berdikari tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Namun begitu, apabila Talha memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah, beliau telah meninggalkan segala hartanya di Mekah. Beliau memulakan perniagaan di Mekah dengan menggunakan modal yang sedikit, iaitu dengan meminjam wang daripada Uthman bin Affan sebanyak 50,000 dirham. Talha tidak pernah melupakan hutang tersebut. Diceritakan apabila Talha sudah mampu untuk membayar hutangnya tersebut, beliau ingin membayar hutang tersebut namun telah ditolak oleh Uthman bin Affan dan diberinya sebagai hadiah. Jelas di sini Talha bin Ubaidillah merupakan seorang yang berani dalam menghadapi risiko dengan menggunakan modal yang sedikit untuk memulakan perniagaannya. Setelah itu, dapat dilihat Talha merupakan seorang saudagar yang berjaya dan kaya raya. Seterusnya kita pergi kepada etika tokoh yang terakhir, iaitu Talha bin Ubaidillah telah mengamalkan konsep Ubaidiyah dalam perniagaan. Konsep Ubaidiyah ni bermaksud kita melakukan sesuatu tu untuk mencapai ataupun mendapatkan keberkatan daripada Allah. Okey, perniagaan ni merupakan salah satu pekerjaan yang bagus. Dalam masa yang sama, ia juga merupakan salah satu ibadat dalam Islam. Sebagai seorang usahawan, berniaga merupakan satu pekerjaan bukan sahaja untuk mendapatkan keuntungan, namun ia juga untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. Perkara seperti ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163 yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan juga matiku semuanya kerana Allah, Tuhan semesta alam. Tiada baginya sekutu, dan dengan demikian aku disuruh dan aku orang yang mula-mula Islam tunduk kepada Allah. Maksudnya di sini segala yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang mukmin yang berjaya, manusia seharusnya melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Diceritakan tentang Talha bin Ubaidillah, beliau melakukan perniagaan tersebut bukan sahaja untuk mendapatkan keuntungan, namun untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. Buktinya, beliau menggunakan hasil daripada jualan tersebut ke jalan yang benar. Seperti yang kita ketahui ialah beliau mendermakan ataupun bersedekahkan
hasil jualan tersebut kepada fakir-fakir miskin ataupun kepada orang yang memerlukan tanpa dipinta-pinta. Seperti firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang bermaksud, maka sesiapa yang membuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya, dan sesiapa yang membuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dalam konteks ini, manusia seharusnya menjaga hubungan bukan sahaja sesama manusia, bahkan yang paling penting ialah menjaga hubungan dengan Allah. Ia adalah untuk mencapai keberkatan dan juga keredaan daripadanya. Antara etika tokoh yang dapat dikaitkan dengan zaman konvensional, hasil daripada kajian ini dapat dilihat pelbagai etika yang telah diamalkan dalam kehidupan seharian Talha bin Ubaidillah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik ataupun diridai oleh Allah. Namun, ianya berbeza pada zaman moden ini, lebih-lebih lagi pada era globalisasi ini. Pelbagai kemudahan yang telah disediakan, contohnya seperti pembelian dalam talian seperti menggunakan aplikasi Shopee. Dalam pada itu, terdapat juga persamaannya pada zaman moden ini. Dalam erti kata lain, masyarakat tersebut masih lagi mengamalkan etika yang telah dianjurkan dalam Islam. Okey, antara etika tokoh yang dapat dikaitkan dengan zaman konvensional ni, yang pertama ialah terdapat segelintir penjual ataupun peniaga tidak jujur dalam perniagaan. Tidak jujur ataupun isunya di sini ialah penjual tersebut mengurangkan timbangan dalam jualan. Perkara seperti ini telah dinyatakan di dalam akhbar, di mana terdapat beberapa orang penjual ni, mereka ditangkap kerana didapati menggunakan timbangan yang telah diubah suai dan tidak ditentusahkan. Etika seperti ini amatlah dilarang oleh Allah. Perkara seperti ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Shura ayat 181 hingga 183 yang bermaksud, hendaklah kamu menyempurnakan sukatan, cupak, gantang, dan janganlah kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain, dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya, dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Hal ini bermaksud mengurangi timbangan ni adalah salah satu bentuk pencurian yang merugikan orang lain, salah satu bentuk pencurian hak milik orang lain. Maka dari itu Islam telah memberikan perintah untuk menyempurnakan sukatan ataupun timbangan seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca tersebut. Okey, antara sebab kenapa perkara macam ni berlaku ialah yang pertama, sebab peniaga-peniaga tersebut kurang mendalami ilmu tentang etika perniagaan ataupun cara berniaga dalam Islam. Selain itu, mereka kurang mendalami tentang ilmu fiqh ataupun hukum-hukum jual beli dalam muamalah Islam. Okey, perkara yang boleh dikaitkan dengan Talha bin Ubaidillah, seorang yang pemurah dan juga dermawan, ialah kisah seorang ustaz yang membantu frontliner semasa satu kejadian wabak yang berbahaya dekat Malaysia, iaitu wabak COVID-19. Ustaz tersebut merupakan seorang pendakwah yang bebas dan juga penceramah. Bukan itu saja, beliau juga merupakan seorang peniaga yang berjaya. Ustaz Abid Lee ni sangat dikagumi oleh orang sekelilingnya kerana beliau membantu orang yang dalam kesusahan dan juga memerlukan.
Beliau menghulurkan bantuan tanpa diminta-minta oleh masyarakat. Beliau memberikan bantuan seperti memberikan makanan kepada kaki tangan hospital, memberikan topeng muka dan juga sebagainya. Ia merupakan satu etika di mana ianya termasuk dalam menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Selain itu, etika tokoh yang dapat dikaitkan dengan pada masa sekarang ni ialah peniaga terutamanya tidak memberikan kesungguhan dan tidak cekap dalam berniaga. Tidak memberikan kesungguhan ataupun tidak cekap dekat sini bermaksud peniaga tersebut tidak memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya. Lebih-lebih lagi, sekarang ni, pada zaman sekarang ni kita diberikan satu kemudahan di mana kita dapat berniaga secara dalam talian. Ia sepatutnya menjadi satu perkara yang memudahkan komunikasi antara pelanggan dengan peniaga. Namun dekat sini dalam artikel ni perkara yang sebaliknya telah berlaku. Dinyatakan tentang peniaga tersebut tidak menunjukkan kesungguhan seperti kurang mesra apabila pelanggan tersebut mengajukan soalan tentang produk-produk jualannya. Dan bukan itu sahaja, peniaga tersebut ada juga mengugut pelanggannya. Etika seperti ini tidak sepatutnya berlaku ataupun ditunjukkan oleh seseorang peniaga walaupun perniagaan tersebut hanyalah di atas talian dan tidak bersua muka. Etika yang baik sepatutnya ditunjukkan untuk menarik minat pelanggan tersebut untuk membeli produk kita. Risiko merupakan satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan perniagaan. Jadi perkara keempat yang boleh dikaitkan dengan Talha bin Ubaidillah, seorang yang berani dalam menghadapi risiko, ialah apabila seorang wanita yang bernama Nur Fadilah memiliki hampir 20 cawangan pusat asuhan kanak-kanak. Kisahnya bermula apabila beliau bekerja dekat sebuah syarikat pusat asuhan kanak-kanak yang tiba-tiba mengalami kejatuhan. Setelah itu, beliau belajar satu perkara yang sangat berharga di mana beliau belajar cara untuk menguruskan pusat asuhan tersebut. Hasilnya, beliau dapat menyelesaikan masalah dan juga beliau semakin yakin dengan risiko yang datang. Bukan itu sahaja, beliau juga merupakan seorang yang sangat cekap dan juga mahir dalam menguruskan kelemahan. Diceritakan pada masa itu, beliau terpaksa berhadapan dengan satu kesukaran di mana beliau mendaftarkan syarikat sendirian berhad. Kemudian beliau tetap cekal dan akhirnya beliau menjadi seorang yang berjaya. Kebanyakan orang pada masa kini takut untuk menghadapi risiko, lebih-lebih lagi dalam bidang perniagaan. Hal ini kerana mereka terlalu memikirkan perkara negatif. Manusia seharusnya sedar bahawa setiap perkara yang dilakukan mempunyai risikonya tersendiri, tidak kira kecil ataupun besar. Akhir sekali ialah konsep Ubaidiyah yang diamalkan oleh Talha bin Ubaidillah. Konsep Ubaidiyah ni, kita melakukan sesuatu tu bukan sahaja untuk memperoleh keuntungan, namun untuk mendapatkan keberkatan dan juga keredaan daripada Allah. Contohnya dalam perniagaan. Namun masih dapat dilihat lagi segelintir masyarakat masih menggunakan perkhidmatan yang syirik seperti bomoh. Mereka berpendapat bahawa apabila mereka menggunakan perkhidmatan bomoh ni, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Namun tanpa mereka sedari, perkara itu amatlah tidak diredai oleh Allah. Perkara ini amatlah dilarang dalam Islam. Seperti firman Allah dalam surah Al-Zukhruf ayat 36 hingga 37 yang bermaksud,
Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Okey, dekat sini bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya tempat manusia meminta pertolongan, dan ianya merupakan satu kebaikan untuk agama kita dan juga untuk kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Segala yang dilakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 hingga 163, seperti yang telah saya nyatakan dalam poin-poin yang sebelumnya. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kita seharusnya menuruti segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Konsep Ubaidiyah ini memberikan kesan yang baik dalam diri individu. Hal ini akan memberikan kesan yang baik seperti mereka akan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkan etika kerja yang cemerlang. Oleh hal yang demikian, mereka akan melakukan tanggungjawab mereka dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muslin. Nombor ID 2011316985. Dan tokoh yang saya pilih ialah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Biodata tokoh yang saya pilih ialah nama sebenar beliau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau berasal daripada kota Taif dan telah berkahwin dengan Aminah binti Abi Sufyan. Hasil perkahwinan beliau mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Daud bin Urwah. Antara ciri-ciri yang terdapat pada beliau ialah beliau seorang yang jujur, berani, itqan iaitu bersungguh-sungguh, amanah, serta wajahnya dikatakan paling mirip dengan Nabi Isa bin Maryam. Hal ini disebut di dalam hadis Sahih Muslim. Tarikh wafat pula adalah pada 630 Hijrah dan sebab wafat adalah kerana dipanah sewaktu azan subuh di atas rumahnya. Sedikit pengenalan berkenaan Urwah bin Mas'ud. Beliau adalah orang yang pertama dalam baninya yang memeluk agama Islam. Sebelum keislamannya, beliau telah dihantar oleh Bani Quraisy untuk bertemu Rasulullah dan menghalang beliau serta bertanyakan tujuan baginda untuk ke Mekah. Jadi mereka akhirnya menghantar Urwah bin Mas'ud, iaitu seseorang yang berpengaruh dalam bani mereka, cerdik serta pandai berkata-kata. Setelah bertemu Rasulullah dan kembali ke Mekah, beliau telah memberitahu kepada pembesar kaum Quraisy bahawa beliau tidak pernah melihat seseorang pemimpin yang dimuliakan dan dihormati oleh kaumnya seperti Nabi Muhammad di kalangan pengikutnya, kerana Nabi sangat-sangat dihormati oleh sahabat Rasulullah SAW. Dan antara faktor keislaman beliau ialah kerana nilai murni yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah SAW terhadap Rasulullah. Selepas kaum muslimin berjaya dalam peperangan Hunain, Urwah bin Mas'ud telah mengambil keputusan untuk memeluk Islam pada 27 Ramadan 9 Hijrah. Setelah keislamannya, beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali kepada kota asalnya, iaitu kota Taif, untuk berdakwah kepada kaumnya.
tetapi telah dihalang oleh Rasulullah kerana dikhawatiri baninya sendiri akan mengancam serta menyakitinya. Tetapi disebabkan beliau menunjukkan kesungguhan beliau untuk kembali kepada kota asalnya dan ingin berdakwah serta menyebarkan Islam, maka Rasulullah pun membenarkan beliau. Urwah bin Mas'ud sampai kepada Taif pada waktu Isya. Sebelum beliau sampai ke rumahnya, kaumnya seperti biasa telah menyambut kedatangannya dan memberi salam seperti kebiasaannya, tetapi mereka terkejut kerana Urwah bin Mas'ud memberi salam kembali dengan salam yang diberikan oleh orang Islam. Pada keesokan harinya, beliau naik ke atas rumahnya untuk melaungkan azan. Orang ramai telah berpusu-pusu ke rumahnya dan menyerang beliau menggunakan batu, dan seorang lelaki daripada kalangan kaumnya telah memanah beliau sehingga terbunuh. Urwah bin Mas'ud dan konsep etika. Antara konsep etika yang boleh dikaitkan berdasarkan tokoh yang saya pilih ialah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ialah seorang yang berani. Apa contoh dalam kisah beliau? Contohnya ialah beliau berani dalam mengambil risiko untuk berdakwah kepada kaumnya tanpa meminta bantuan daripada orang lain. Beliau berani untuk berdakwah seorang diri kepada baninya di kota Taif tanpa memerlukan bantuan orang. Apa yang kita boleh kaitkan di sini ialah seseorang peniaga itu semestinya dan seharusnya ada sifat berani untuk memulakan sesuatu yang baru dan berani untuk mengambil risiko dalam sesuatu perniagaan, tetapi dengan syarat iaitu mestilah menggunakan strategi atau mestilah ada strategi planning yang baik sebelum memulakan sesuatu perniagaan itu. Kerana silapnya tokoh yang saya pilih Urwah bin Mas'ud ialah beliau tidak mempunyai strategi atau planning yang baik. Okey, contoh dalam perniagaan, contoh di dalam sesuatu kawasan, kita mestilah tahu apa kecenderungan ataupun keperluan pelanggan di sana. Contohnya di kawasan A tidak mempunyai hypermarket ataupun hypermarket jauh daripada kampung mereka. Jadi seseorang peniaga tu bolehlah membuka minimarket kerana ia adalah keperluan, dan mereka mestilah mempunyai strategi yang lain supaya jika jatuh mereka tidak akan direct jatuh. Maksudnya ada planning yang lain, planning B, planning C untuk backup planning first tadilah. Hal ini bersesuaian dengan surah Al-Lail ayat 4 yang bermaksud sungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya. Seterusnya, konsep etika yang kedua yang ada pada beliau ialah beliau seorang yang itqan. Itqan iaitu bersungguh-sungguh. Allah menyukai hambanya yang melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh, melakukan dengan seikhlas hati, kualiti yang terbaik, dan pada akhirnya akan membuahkan hasil yang memuaskan kepada kedua-dua pihak, iaitu dengan melakukan suatu perkara tanpa sambil lewat. Okey, contoh yang boleh kita kaitkan di sini ialah apabila Urwah bin Mas'ud As-Saqafi menunjukkan kesungguhannya kepada Rasulullah ketika beliau ingin menyampaikan dakwah kepada baninya di kota Taif. Padahal pada waktu itu beliau baru sahaja memeluk agama Islam. Berkat kesungguhannya, pada akhir usaha beliau, Bani Quraisy di kota Taif telah ramai memeluk Islam, telah berpusu-pusu untuk memeluk Islam. Hal ini bersesuaian dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda,
yang bermaksud sungguhnya Allah Azza wa Jalla kasih apabila seseorang di antara kamu melakukan sesuatu amalan hendaklah dibuat secara tekun. Konsep yang ketiga ialah beliau seorang yang jujur dan amanah. Contoh nilai yang ditunjukkan oleh beliau ketika melaksanakan amanahnya ialah ketika pemimpin Bani Quraisy mengarahkan beliau untuk bertemu Rasulullah dan bertanyakan apakah tujuan Rasulullah untuk datang ke Mekah sewaktu itu. Walhal beliau masih belum memeluk Islam. Jadi beliau masih dikira sebagai musuh Islam. Beliau boleh mengatakan tidak untuk menerima arahan tersebut, tetapi atas dasar amanah dan kepercayaan beliau tetap bertemu Rasulullah walhal beliau tidak tahu apakah ancaman yang bakal dihadapi beliau pada waktu itu. Kisah ini bersesuaian dengan surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Okey, berdasarkan surah ini kita boleh tahu bahawa amanah itu adalah sangat berat dan amanah itu juga ialah sifat Nabi dan Rasulnya. Maka jika diberi amanah, hendaklah kita melaksanakan amanah tersebut bersungguh-sungguh. Melakukan amanah dengan bersungguh-sungguh adalah penting dalam sesuatu perniagaan. Maka pelanggan akan mempercayai perniagaan kita dan akhirnya perniagaan kita pun semakin berkembang. Sebab itu pentingnya sesuatu amanah, melaksanakan sesuatu amanah dalam sesuatu pekerjaan dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Seterusnya hasil kajian iaitu perbandingan berkenaan isu konvensional. Islam sangat menitik beratkan dan mementingkan nilai maqasid syariah untuk menjaga kebajikan umatnya. Dan maqasid syariah itu sendiri terbahagi kepada 3 elemen utama, iaitu untuk menjaga daruriyat, tahsiniyat dan hajat. Dan antara ketiga-tiga elemen tersebut, aspek yang paling penting ialah daruriyat. Dan daruriyat ini juga terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu untuk menjaga akal, nyawa, agama, keturunan dan yang terakhir sekali ialah harta. Okey, dari segi objektif khusus dalam perniagaan pula ialah semestinya untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, yang berkah, keuntungan yang banyak, tetapi diredai Allah serta bersih hasil dan sumbernya. Hal ini juga untuk memenuhi keperluan agama, keperluan masyarakat dan memenuhi keperluan fardu kifayah dan fardu ain. Perkara yang dapat dikaitkan dengan tokoh yang saya pilih iaitu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ialah untuk mendapatkan rezeki dengan hasil usaha sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Okey, contohnya dalam kisah beliau ialah apabila beliau memilih untuk berdakwah di tempatnya iaitu kota Taif tanpa memerlukan bantuan mana-mana pihak, iaitu beliau berdiri di kaki sendirilah, maksudnya berusaha sendiri. Okey, isu konvensional pada masa kini dalam perniagaan ialah apabila seseorang ataupun peniaga tersebut sangat bergantung dengan bantuan kerajaan atau bantuan orang lain ataupun meminta ihsan daripada pihak lain untuk membantu mereka berniaga. Okey, tidak salah untuk meminta bantuan, tetapi sekiranya pihak tersebut atau kerajaan yang memberi bantuan tersebut, contoh sokongan yang kerajaan telah berikan untuk menyokong penuh usaha peniaga-peniaga kecil, contoh SME Corporation, tekun dan banyak lagi pinjaman serta bantuan-bantuan untuk support peniaga-peniaga yang baru mula, peniaga-peniaga kecil di luar sana.
Tetapi silapnya di sini ialah apabila seseorang peniaga itu terlalu bergantung untuk meminta bantuan daripada kerajaan ataupun mereka menyalahgunakan bantuan tersebut untuk kepentingan peribadi. Jadi di sini jika seseorang peniaga ingin berjaya, disarankan untuk lebih berusaha tanpa menyusahkan orang lain dan tanpa meminta bantuan, tanpa menyusahkan pihak lain dan bergantung harap kepada pihak lain. Kerana jika kita inginkan sesuatu, kita mesti lebih berusaha. Dengan lebih berusaha dan mengetahui selok-belok perniagaan, belajar ilmu-ilmu perniagaan, jadi kita akan dapat lebih untung daripada perniagaan tersebut. Lebih banyak kita usaha, lebih banyak kita dapat. Dan Allah juga melarang umatnya meminta-minta. Okey, sifat meminta-minta adalah sifat yang tidak menyenangkan, iaitu sifat ini terdapat di dalam hadis yang menyatakan berkenaan sifat meminta-minta ini, iaitu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tabiat suka meminta-minta menjadi kebiasaan seseorang daripada kamu dalam kurungan umat, sehingga ia menemui Allah di akhirat sedang muka ia tidak mempunyai daging, iaitu dalam kurungan hina. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, maka ke sini jika peniaga itu ingin berniaga, elakkanlah menyusahkan orang lain atau meminta-minta ihsan kepada orang lain sedangkan dia mempunyai potensi yang tinggi untuk maju ke hadapan, melainkan pihak yang tersebut yang ingin memberikan kita sokongan dan kita sangat-sangat memerlukan bantuan pada awalnya untuk memulakan perniagaan tersebut. Yang kedua pula ialah untuk menjaga sikap dan nilai yang baik dalam perniagaan. Okey, antara sebab utama beliau masuk Islam ialah beliau nampak sendiri cara sahabat Rasulullah itu melayan Rasulullah, kerana beliau sendiri berkata banyak kabilah bani kerajaan yang beliau jumpa tetapi tidak pernah beliau nampak seperti hubungan Nabi dan para sahabat, iaitu sangat menghormati dan memuliakan pemimpin mereka. Okey, di sini kita dapat lihat jika seseorang peniaga itu menjaga nilai yang baik, menghormati pelanggan, mengutamakan pelanggan, jadi mereka akan dapat feedback yang baik. Contoh isunya ialah apabila ada pemandu Maika. Okey, pemandu Maika ni dia bukanlah peniaga tetapi dia melakukan servis jugalah, melakukan servis. Okey, kita ambil contoh daripada isu tersebut. Tidak menghormati customer yang menggunakan khidmatnya, iaitu dengan bercakap kasar, menunjukkan isyarat luca, marah-marah customer. Hal ini akan memberikan efek yang buruk terhadap pelanggan tersebut. Terdapat perbezaan yang besar kepada pelanggan yang selalu marah-marah, selalu memberi ayat-ayat kasar, dan pelanggan yang berkata baik, menghormati pelanggan, dan pelanggan akan lebih selesa. Diana Zulkifli dan Nadia, iaitu pengasas Caleb's Kids, mereka juga sangat menitik beratkan strategi, iaitu dengan menjaga kualiti dan hubungan dengan pelanggan. Jika hubungan kita dengan pelanggan baik, maka pelanggan akan tidak serik untuk menggunakan khidmat kita kerana mereka suka dan gemar dengan khidmat kita, mereka selesa. Kadang-kala walaupun orang lain lebih murah, tetapi disebabkan dia biasa dengan khidmat kita dan dia suka dengan khidmat kita, maka dia akan mengambil kita sebagai supplier atau sebagai peniaga yang mereka ingin bertransaksi.
Hal ini kerana mereka tahu akan kualiti yang kita sediakan. Seterusnya, isu pecah amanah. Pada masa kini seringkali kita dengarkan isu pecah amanah ini, iaitu lebih-lebih lagi apabila berada di dalam syarikat ataupun company yang memegang duit yang banyak dan mempunyai income yang banyak. Hal ini kerana jika pekerja itu sebenarnya beretika, tetapi kerana ketamakan mereka sendiri yang memakan mereka, iaitu isunya ialah apabila seorang kerani kepada sesuatu company ni, dia diamanahkan untuk mendepositkan wang hasil jualan sebanyak 100 lebih ribu ringgit dalam bank, tetapi kerani tersebut menyembunyikan transaksi iaitu sebanyak 35,000 ke dalam akaun miliknya. Hal ini sangat sering kita dengarkan, iaitu masalah isu semasa dalam sesuatu perniagaan ialah isu pecah amanah. Tidak seperti Urwah bin Mas'ud, iaitu seorang yang amanah. Yang terakhir sekali ialah berlaku tidak jujur ataupun menipu dalam perniagaan. Urwah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat jujur dalam melakukan sesuatu perkara, dalam memberitahu sesuatu walaupun perkara itu pahit diberitahu. Contoh kisah yang boleh diiktibarkan iaitu apabila beliau kembali kepada kota Taif dan ingin menyampaikan dakwah dan memberitahu bahawa agama Islam itu benar. Perkara itu sangat membimbangkan jika dia beritahu pada baninya kerana dikhawatiri beliau akan dibunuh dan sebagainya. Tetapi disebabkan niat beliau dan kesungguhan beliau untuk menyampaikan perkara yang benar, bukan untuk kepentingan beliau sendiri, tetapi untuk kepentingan baninya supaya mereka sedar dan kembali ke jalan yang benar, maka beliau tetap memberitahu walaupun pada akhirnya beliau tumpas di perjuangannya, tetapi membuahkan hasil pada akhirnya. Dan bani beliau itu ramai yang telah memeluk Islam selepas kematiannya. Isu konvensional yang boleh kita kaitkan ialah apabila seseorang peniaga itu menipu dalam timbangan, dan dalam Islam itu sendiri sangat melarang orang yang menipu dalam timbangan ini, kerana memang betul peniaga tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi bagaimana pula kepada pelanggan? Pelanggan akan rasa tertipu dan akan rasa ditindas, dan Islam ini pula sangat mementingkan kebajikan kedua-dua pihak, iaitu kena fair, dua-dua pihak mesti dapat kebaikan yang sama. Contohnya ialah apabila warga tempatan dan warga Rohingya ini didapati menipu dalam timbangan, mereka adjust sendiri timbangan tu, jadi mereka dapat untung lebih dan tertangkap. Hal ini bukan saja memberi efek kepada perniagaan mereka, maka merugikan mereka kerana terpaksa membayar denda. Jadi jika ingin berniaga haruslah jujur, dan jika kita ingin dapat keuntungan, biar mendapat keuntungan dengan hasil dan sumber yang bersih, bukannya sumber yang haram. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9 Allah berfirman, "Dan berikanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurang barang yang ditimbang." Jadi, sebagai penutup, kita telah mendengar beberapa kisah dan etika yang telah ditunjukkan oleh para sahabat iaitu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah dan Urwah bin Mas'ud. Kemudian, kita juga telah mendengar berkaitan relation antara etika para sahabat tersebut dengan konvensional. Kemudian, jika kita lihat pada konteks perniagaan, Talhah bin Ubaidillah semestinya merupakan seorang sahabat yang jelas-jelas menunjukkan etikanya berkaitan perniagaan kerana beliau merupakan seorang peniaga. Walaupun begitu, walaupun Zubair bin Awam dan Urwah bin Mas'ud bukanlah seorang peniaga, masih terdapat etika-etika mereka yang kita boleh terapkan di dalam konteks perniagaan. Jadi, dalam usaha untuk menjadi sebagai seorang usahawan atau businessman yang berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlulah bijak untuk mengambil atau mengambil tahu berkaitan semua
kisah-kisah dan etika-etika yang telah ditunjukkan oleh para sahabat untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, terutamanya etika yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam.